Faizal, selalunya kita akan bermula dengan definisi topik pada kita hari ini. Dan hari ini adalah tentang bantut. Kita nak tahu apakah sebenarnya itu bantut. Kalau kita lihat pada persepsi orang ramai, mungkin pada mereka, bantut itu seorang kanak-kanak yang kecil, yang pendek. Tetapi kita tahu kanak-kanak ni datang dalam pelbagai saiz dan bentuk. Apakah yang membezakan antara yang normal dan apakah itu sebenarnya bantut, Dr. Faizal? Baik. Bantut kalau dalam bahasa in English stunting. Yes. Itu yang saya rasa itu definisi bantut tu stunting. Stunting bermaksud pendek atau kecil mengikut umur. Jadi betul memang seperti yang Nadia cakapkan, ada anak yang kecil, ada anak yang besar mengikut parents genetik. Yeah. Tapi bantut ni stunting adalah apabila kita ambil ukuran dia daripada kecil, dia kalau ikut definisi WHO, dia less than 2 standard deviation. Okay. Dia rendah. Dia kecil untuk umur dia. Senang pendek untuk umur lah kalau kata bahasa mudahnya. Kita mengikut purata global. Kita mengikut, yes, ada standard. Mungkin anak-anak di Asia ni, dia ada sebab different in the genetic tu. Jadi kalau standard definitionnya, less than 2 standard deviation. Less than 2 standard daripada normal, purata lah kalau kita kata untuk umur. Jadi berbeza dengan wasting, sebab ini benda yang kadang-kadang kita boleh confuse. Stunting bantut itu pendek mengikut umur, wasting berat rendah untuk tinggi. Okay. Berbeza. Jadi kalau ikutkan definisi, itulah definisinya, kecil untuk atau pendek untuk umurnya. Dan ukuran ini diambil kepada kanak-kanak yang berada di bawah umur 5 tahun? Kita jadi sebabkan itu antara umur yang paling penting untuk kita pantau tumbesarannya, sebab itu waktu yang paling kritikal. Yeah. Sebenarnya dia ada term first 1000 days, daripada conception, daripada dalam kandungan hingga the second birthday lah. So itu waktu paling penting untuk kita pastikan nutrisi anak tu optimum. Jadi waktu itulah yang kita perlu pantau tumbesaran, termasuk mengukur tinggi dan berat. Ya, Puan Rasha, kalau kita tengok bingkisan tadi tentang statistik masalah bantut di Malaysia dalam kalangan kanak-kanak, hampir 22%. Kalau pada tahun 2019, 22% kanak-kanak yang mengalami bantut di Malaysia, iaitu hampir 10 kali ganda purata global dikatakan. Boleh Puan Rasha terangkan tentang statistik ini, dan itu kalau tahun 2019. Kalau sehingga kini bagaimana? Adakah peratusan kanak-kanak yang mengalami bantut berjaya dikurangkan? Okey. Bila kita bercakap tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, saya nak highlightkan dulu yang sebenarnya kita tengah bercakap tentang kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Itu yang kita definisikan sebagai kanak-kanak. So bila kita berbincang tentang masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, seperti mana yang doktor cakapkan tadi kan, kita memang pantau rapat untuk kanak-kanak yang berumur bawah 5 tahun sebelum masuk sekolah. So jadi data yang daripada National Health Mobility Survey, tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, yang mana kita buat subsequent 4 yearly di bawah Kementerian Kesihatan, memang menunjukkan trend bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun. Sebab indikator ni adalah salah satu daripada indikator globalnya yang kita ambil yang mengukur status sosioekonomi dan juga sesebuah negara. Yang mana kadar bantut di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun ni dibandingkan dah dengan negara yang lain. So di Malaysia memang trend kita tengok daripada tahun 2016, 17, 18 dan 19 trend tu meningkat. Tapi alhamdulillah saya juga nak maklumkan bahawa tahun 2022 kita nampak sedikit penurunan ya. Kalau tadi daripada 22% dah turun kepada 21%. Data terbaru daripada kajian tersebut. Dan itu saya nak highlightkan juga bahawa data itulah data populasi. Bermaksud kita ambil data tu melalui random community di luar. Ya. Tapi jika di Kementerian Kesihatan kami bandingkan kepada kanak-kanak yang datang ke klinik kesihatan kita Kementerian Kesihatan di bawah kanak-kanak di bawah 5 tahun ini, puratanya ataupun peratusnya ialah bawah pada 2%. Tak ramai masalah bantut yang kita dapati kanak-kanak ni. Dan trend juga tadi data populasi, bila kita bandingkan dengan data klinik, trend ini juga sedang menurun. Alhamdulillah, itulah yang data terbaru yang saya boleh kongsikan. Okey.